lebih 1618 ya, dan ini ditandakan sebagai 5. Okey, ni anak yang update. Saya bagi tahu saja bahawa ini nak ke bawah. Jadi dia lukis. Boleh sambil saya latih dia. Ini simple je. Ini buat macam ni jadi flat. Cukup macam tu je. Lepas tu jadi flat lah dia. Entah kerana tak berani atau memang tak nampak untuk tegur. Okey. So, apa pun kita masih jangka ke bawah. US 100, benda sama lah. Benda sama. Ini kita tandakan sebagai flat. Ini cara dia lah. Jadi kalau anda nak katakan ini ke bawah. Setakat ini penurunan dia adalah 1, 2, 3. Itu boleh jadi flat lagi, naik ke atas. Selagi dia buat 3, tak ada apa. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4, break bawah, then ini akan berlaku. Barulah dia bounce. Kenapa saya tak tahu? Dia memang macam tu. Betul tak Sufi? Mana Sufi tadi? Rosdi kan? Dia memang macam tu. Kenapa saya tak tahu? Itu bukan kerja saya. Itu R.N. Elliot yang jumpa. Saya cuma melaporkan apa yang kita nampak, benda berulang. So, apa pun, untuk indeks, kalau nak trade, anda tunggu untuk daily ni, membuat habiskan struktur ini. Ini adalah primary punya ni, ini adalah weekly punya correction. Itu je. Buat benda tu je. Kalau anda buat benda tu, anda akan jelas dalam trading. Betul tak Sufi? Jadi kalau ini kita trade, sebab ini tak complete. Jadi 1, 2, ini tak complete lagi 100%. US 30 dan DAX benda sama. Ini pun sama, tak lagi complete 100%. Sebab ini boleh jadi wave 4 tau. Tapi tak kisah dia jadi 4 ke, dia jadi 2 ke. Kalau kita tengok struktur semasa, ini mungkin adalah wave 2. Sebab daripada pergerakan ini dia break. Itu sebab dia jadikan dia wave 2. Jadi kalau anda nak trade index, anda kena tunggu movement ini complete. Movement ini complete. Itu adalah untuk indeks. Kalau indeks GER 40 dan US 30. Selain daripada tu, saya dah kongsikan semalam AU 200. Tu adalah benda-benda dia lah. Okey. Kalau siapa yang tunggu KLSE tu, tunggu yang itu sama. Benda sama. At least dia ada bounce lah untuk shorter term. Shorter ke medium term, itu mungkin dalam 1-2 months untuk KLSE some bounce. Sebab sini akan buat wave 1. Bila dia break wave 2, KLSE jatuh balik. Buat lower low 1 balik. Boleh Pian? Boleh. Hang Seng pun sama. Saya tunjukkan Hang Seng lah. Kita tak ada KLSE. Jadi bila sini bounce dan buat wave 2, itu adalah sama dengan dekat Hang Seng kat sini. Sekejap, mana Hang Seng aku ni? Okey, Hang Seng kat sini. Itu adalah sama dengan Hang Seng yang anda nampak memang lemah untuk buat benda ni. Okey. Ini masih hold. Hopefully, kalau dia tak hold, kita habis. Okey. 3 wave. Wave 1 tadi yang dekat indeks-indeks lain. Then, ini akan berlaku. Dan kalau anda lihat gambaran besarnya, adalah ini. Faham? Saya tak nampak low COVID-19 holding. Faham Pian? Okey. Turun lagi. Naik.
wave 2 dekat indeks utama, ini turun. Boleh? Untuk jadi, ni adalah dia punya support. Kita minta itu tak jadi. Ini sama dengan KLSE. Ini sama dengan, lebih kurang sama dengan Nikkei. Nikkei tak sangat kepada KLSE. Boleh? Ni baru kita. Ni maksudnya, kalau anda ambil tempoh, ini lebih daripada ni hujung tahun depan baru kita recover. Political issue. Bukan setakat political issue. Kita ada macam-macam lah. Macam-macam. Selain daripada political issue, ada lain-lain. Basically, China kita nampak dulu banyak bergantung kepada Hong Kong. But dia cuba, sebab itu kita nampak all this connection kepada Hong Kong daripada mainland China, all the exchanges, dan ini membenarkan lain-lain bursa di China menjadi lebih kuat. Saya masih nampak this structure. Saya tak nampak ini break. Dan ini bukan 5 wave. Ini bukan 5 wave. Tu masalahnya. Kalau saya nak jadikan dia 5 wave. Tapi dia tak dapat jadi 5 wave. Kita doakan semoga dia tak jadilah. Sebab kalau ini jatuh ke bawah macam ni, itu sama dengan KLSE. Kalau ini naik ke atas, alhamdulillah. Especially kalau dia break, then nampak movement ini tak break COVID-19, tak break higher high. Itu yang membimbangkan. Itu yang membimbangkan. Hopefully tak lah. Saya harap tak lah. Tapi berdasarkan apa yang kita nampak, itu yang ada. Okey, jadi bila indeks masih ke bawah, tunggu untuk indeks hold. Anda nak long DAX dan anda nak long US30 apabila current correction selesai. Okey, UJ kita masih melihat ke bawah, depending. Kalau Euro US dollar break ke atas, GU break ke atas, ini masih lagi dalam B. Kalau tak, then kita akan ke bawah. Jadi, kalau ini berlaku, itu wave 2 dalam indeks. Yang ini, itu akan jadi wave 2. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ini 2. Kalau dia masih jatuh, then ini akan jadi 1, 2, 2 kecil, dan kita akan jadi 3 dalam 3. Dan kita akan ada yen dynamic kat sini. Faham? Dalam yang kecil, kita akan ada yen dynamic kat situ. Okey, dan maksudnya dekat, depending kepada USD JPY. Kalau high ini break, then indeks akan buat wave 2 ke atas. Indeks akan habiskan 1, 2. Kalau high ini break high. Okey, break B ni. Jadi B masih in progress. Kalau dia adalah kalau ini tak break dan terus jatuh, ini adalah dekat indeks 1, 2, dan kita dalam wave 3. Tak break. Itulah fikir banyak-banyak. Kalau tak break, ambil satu view. Saya ambil view dia jatuh ke bawah. Kalau saya lukis ke bawah, then ini pun ke bawah. Ambil satu view. Itu cara anda tak dapat ini ke itu. Anda ambil satu cerita, ada lukis benda sama. Betul tak betul, biar market cerita kepada kita. Sebab
kalau kita dalam wave ni tadi, kalau kita sedang melakukan B ni tadi, US 30 ni akan break ke atas. Jadi itu memungkinkan, ini masih lagi boleh jadi 5 ke atas macam ni, sebelum dia jatuh ke bawah. Apapun, nothing. Kalau dia break ke atas ni tak ada apa-apa. Itu adalah cuma wave 5. Tak kisahlah Menteri Kesihatan Afrika Selatan ke, Uganda ke, Sudan ke, apa ke, kata virus terkawal Omicron dengan vaksin semasa cukup ke, saya tak tahu. Saya tengok dekat chart, itu yang saya nampak. Bukan tak tahu, tapi saya ambil dia cuma sebagai pengetahuan. Kalau something happen dan saya tengok apa perkembangan pasaran, kalau news dok push benda tu dan saya tengok dekat structure, adakah saya perlu tukar? Itu je. Kalau nak bimbang semua benda, tengok Bloomberg sebelah, Reuters sebelah, MNI sebelah. Bila kita nak trade? Kalau ada trade dekat bank tu lain. Anda masuk kecil-kecil ataupun programkan black boxes. Banyak yang dekat bank sebenarnya. Kalau trader lah, bukan trader pun, programmer. Yang tradernya cuma buat sale, kalau nak tahu. Kalau nak tahulah. Saya nak jadi trader bank, bang. Boleh? Dia akan tanya, siapa network anda? Anda boleh buat sale berapa banyak? Nak bagi tahu je. Okey, jadi ini adalah untuk USD JPY ya. Kita lukis masih ke bawah. Euro JPY sama, sekiranya ini melengkapkan ke atas sebagai satu, mana ni? Ini A. Okey, ini adalah satu. Ini adalah satu merah, dua merah. Dan kita jangkakan ini akan ke bawah. Kabel besar mana kan? Tu soalan yang biasa. Kalau setakat anda bawa kelulusan tu, saya trade tadi euro US dollar sekali hentak 500 lot, dapatlah banyak ni. Dia tengok kau besar kecil je. 500 lot tadi kau nak letakkan dekat sini, melabur kat sini tak? Kalau ya, anda jadi trader dia. Kalau tak, jangan harap. Okey. Nak bagi tahu tu je. Ini satu. Ini dua. Okay, sama ada kita dah habis A, B dan C dan kita dah mula ke bawah, ataupun ini adalah flat A, B 1, 2, 3, 4, 5 dan turun ke bawah. Itu adalah untuk EJ. EJ, anda perasan tak saya tukar dia punya chart ni? Perasan tak saya tukar dia punya chart? Ini kita jadikan dia sebagai yen dynamic. Ini bukan yen dynamic. Ini kita jadikan dia sebagai 5. But a bit more ke bawah. Kalau kita lukis macam ni, itu bermakna, kenapa kita lukis EJ ni A, B dan C? Now, saya nak anda tengok cross dynamic ya. Sufi, Yan, saya nak anda tengok cross dynamic ya. Kenapa kita jangkakan ini sebagai A, B dan C? Saya ambil nota lah. EJ. Ini cross dynamic ya. EJ. Kita lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dan kita jangkakan di sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5 sebagai A, B dan C. Okey. Ini untuk EJ. Now, ini untuk apa? AJ. Bukan AJ. GBP. Okey. Ini untuk GBP JPY. GBP JPY ni kita tandakan dia sebagai W, X dan Y. Adakah JKSE yang sudah break atas?
sebab komoditi. Dia bukannya leading kepada KLSE dan Hang Seng. Dia leading kepada apa-apa indeks yang berkaitan dengan komoditi, dia leading. Anda tengok Australia, ada tengok Indonesia. Malaysia, company-company dalam sektor yang menyumbang kepada ni bukannya banyak komoditi. Kalau anda tengok kepada breakdown dia, Sunbi, company yang high cap dekat Malaysia ni, saya dapat kata macam ni lah. Dia unik sikit. Malaysia ni no comment. Boleh? Hang Seng banyak financial. Banyak bank, banyak fund. Hang Seng 50. Malaysia no comment. Indonesia dan Australia banyak kepada syarikat yang commodity base. Macam US kepada tech dan industrial, serta financial lah yang besar-besar. Kalau ada tengok market cap dia ke semua. Jadi yang commodity ni sedang leading. Sensitive issue. Tanya Pian. Saya salah sebut payah, Kang. Market cap kat Malaysia ni dia special sikit. Okay. Now, GJ kita lukis sebagai W, X dan Y. Mana satu yang salah kat sini? AUD JPY kita dah lukis sebagai A, B dan C. CAD JPY kita dah lukis sebagai A, B dan C. GJ kita masih lukis GJ kita masih lukis sebagai W, X dan Y. Kenapa? Ini salah ni. Ini tak dapat. Saya kena tukar dia sebagai A, B dan C. Berdasarkan market dynamic. Jadi kalau dia A, B dan C, di sini, persoalannya, ini kejatuhan ini, adakah dia disebabkan oleh indeks? Kejap, saya conteng kat sini lah. Adakah ini basically yen pair. Jadi GJ tadi saya kena tukar tau. Hujung minggu saya akan tukar. Yes, tunggu GJ break dulu. JPY, ini kesemuanya saya akan tukar kepada A, B dan C. Semua saya tukar. GJ saya tukar. Kita tak lukis dia lagi sebab dia tak ada, yang kaki bawah ni tak ada divergence. Tapi divergence tu bukan syarat asas. Yang penting adalah kepada structure dan momentum. Okay, so A, B dan C, dan kita katakan bahawa yen pair habiskan 1 dan 2. Maksudnya, yang ini akan buat macam ni. Akan buat ada motif. The thing is, kejatuhan ini boleh dua benda. Yen pair boleh jatuh. Nombor satu, kita ada US dollar kuat. Okey, yang ini. Ataupun JPY yang kuat. Kalau kita katakan US dollar kuat, kejatuhan ini akan diiringi oleh EU jatuh. Kalau kita katakan ini adalah jatuh dalam 5 wave. Dalam struktur motif ataupun dalam struktur lanjutan. Ini big cap pun boleh kena goreng kat sini. Pump and dump kat sini dahsyat. AJ, CJ, EJ semua ABC. GJ sebab tak ada divergence. Yes, itu semasa. Tapi saya akan tukar dia kepada ABC supaya cerita dia sama. Tunggu wave 5, betul?
Jadi kita kena tunggu dia break, then kita akan tukar. Okey, JPY. Itu untuk spesifik GJ, tapi secara besarnya cerita pasaran, ini boleh jatuh sama ada US dollar kuat, di mana EU jatuh, ataupun JPY yang kuat, di mana EJ pula. Di mana UJ jatuh. Kalau kita jangan kata JPY kuat, UJ jatuh kan? UJ jatuh. Dalam 5. Now, kita tengok balik. Nampak? Jangan fikir ni. Kita fikir triangular, fikir 3. Untuk ini. Untuk yang ini jatuh. Kalau kita kata EJ jatuh dalam 5. Dan structure ini 5. Dan akan ada wave 3. Di mana sini akan ada 5. UJ pun akan ada 5. Tunggu dulu. Now, kita tengok EU. Kalau kita nak katakan ini jatuh dalam 5. EU. Mana EU? Okey, ini EU. Di sini kita kena extend kan. Faham? Ini tak dapat habis macam ni. Ini tak dapat habis macam ni. Dia tak dapat habis cuma 1, 2, 3, 4, 5. Habis kecil kat sini, lepas tu pantul. Tak dapat. Dia kena extend. Maksudnya, di sebelah sini, untuk EU, dia kena buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Dia kena extend. Ini kena extend. Itu EU. Untuk kita katakan, faham Fi? Untuk kita katakan bahawa ia adalah kekuatan US dollar. UJ. Kalau kita katakan itu adalah kekuatan US dollar, UJ kena naik kan? Tapi kalau kita tengok di sini, UJ. Okey. Ini kita nampak dia cuma dapat confirm kalau ini break ya. Kalau ini break. Sini break ataupun bawah ni break lah, tak kisah mana-mana. Kalau especially bawah ni break ya. Sekarang ni saya tak nampak struktur mana. Saya ambil satu pendapat. Kalau kita nak habiskan siri pergerakan ni sebagai 3, 1, 2 dan 3, ini pun kena buat motif. Nampak tak? Nampak tak? So, kalau di antara dua ni, sekarang struktur semasa ni, adakah dia US dollar ataupun yen? Tunggu dulu Sufi. Kita tak dapat kata sideways dynamic. Ya, sideways dynamic. Inverse bukan. Kepala saya dah tengah pergi laju sikit inverse dynamic. Tetapi ini, struktur ini, adakah dia US dollar ataupun JPY? Struktur sekarang. Struktur sekarang. Ini. Dolar yang jatuh. Kalau dia naik ke sini pun jatuh balik. Tak kisah. Adakah dia dolar ataupun yen? Struktur ini. Kena fikir. Dalam trading, anda sentiasa fikir sekarang dengan next. Next baru kita ada inverse dynamic. Okay. Now, next. Sekarang ni, apa struktur dia? Sekarang, struktur ini. Kalau dia naik ke atas, tak ada apa. Itu cuma menghabiskan di struktur. Tapi kita jangkakan dia ke bawah. Sebab ini motif. Anda nak kira macam mana pun, dia masih motif. Kita ada indeks tadi yang kiraan motif. Sini pun kiraan motif. Satu kita kena buat dia sebagai flat. Okay. Now, yang dekat sini, soalan saya yang ini.
adakah dia dolar ataupun yen. Sebab jadi map kita indeks ke bawah, kita masih lukis ke bawah, unless indeks break ke atas. Sekarang ni belum. Kalau dia indeks jatuh ke bawah, adakah dia yen atau dolar? Sebab itu penting. Kalau dia yen, dia akan bergerak dengan structure motif dan ini akan jatuh dengan laju. Ini akan jatuh dengan laju. Kalau anda tengok map saya, Sunbi, bukan 3, kita lihat 7. Kalau ini dinamik semasa, dia akan generate 7 ke depan. Struktur 1, struktur 2, struktur 3, struktur itu kita namakan 3, 7, 11. 7 ke depan. Tujuh struktur. Maksudnya, kita menjangka struktur ini, struktur ini, struktur ini, struktur ini, struktur ini. Kalau ini diagonal, apa ketujuh nanti? Kita jangka saya punya algo, dia melukis tapi dia tak lukis kepada dia jangkakan okey, dia akan lukis macam ni. Katalah struktur ni dah lengkap macam ni kan, macam sekarang ni. Ini 5 dan ini diagonal macam sekarang ini diagonal. Okey? Dan dia akan ambil distribution kepada semua yang lain dan dia akan jangkakan, kalau sini kita jangkakan sebagai yen dynamic macam yang kita tunjuk UJ tadi, di sini akan ada motif. Akan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tu cerita saya sekarang ni. 5. UJ tadi jatuh. Kita bukannya kekuatan US dollar ataupun kelemahan US dollar. Sebab EU tu jatuh. EU kan kita cakap tadi jatuh. EU ni, kita jangkakan dia extend. Jadi, UJ ni pergi ke bawah. Bukan sebab US dollar lemah. Sebab EU jatuh, US dollar tak lemah. US dollar sideways. Sebaliknya, ini adalah kekuatan yen. Faham tak? Faham tak? Ni. Ini bukannya kekuatan US dollar. Sekarang ni, ini disebabkan oleh kekuatan yen. Jadi ini adalah kekuatan yen. Ini kekuatan yen. Kalau dia break, dan kita tukar cerita. Sekarang ni, tak. Sekarang ni kita tak dapat nak buat kesimpulan apa-apa selagi dia tak sampai equal link. Jadi apa program yang saya ada adalah dia predict benda ni. Okay, next. Ini adalah yen. Jadi kalau dia yen, sini akan dilukis sebagai 5. Next 3. Apa bentuk 3? Dia 5, 3, 5, 3, 5, 3. Kalau ini melengkapkan 1, 2 dan lengkap habis. Next kita jangkakan 5. Dia macam tu je. 5, 3, 5, 3, 5, 3. Next kat sini kita jangkakan akan ada 5. Jadi 5 ni, adakah dia dolar ataupun yen? Dolar ataupun yen. Kalau dia dolar, dia motif. Kalau dia dolar, dia adalah dia adalah diagonal. Kalau dia bukan dolar, dia yen yang lemah, dan itu adalah motif. Dolar, yen, dolar, yen, dolar, yen. Kita dan distribution system dia sampailah kaki ke-7. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, dan kita jangkakan kepada yang sini. Itu last. Benda tu je. Benda tu je. Dia akan kira kecil 5 dan 1 besar. Jadi 7 lah. Dia semua 7. 1 besar, 1 sub, 1 besar. Itu algo. Kalau anda lihat anda punya ni Sufi, Excel tu, sebenarnya anda boleh buat mapping ke depan berdasarkan distribution system. Kalau ini jadi, ini dia. Kalau ini jadi, ini dia. Itu yang menariknya benda ni.
Itu yang buat kita orang tak tidur malam bila buat benda ni. Sebab seronok tau. Bila anda buat benda ni seronok. Lepas tu kita banding-banding yang belakang kan. Dia berulang-ulang. Itu distribution system dia. Bukan 1 atau 2. 7 ke depan. Sebab tu nama dia 3-7-11. Dulu ada logo. Tapi tak jadi saya nak buat. Saya dulu kan kerja dekat syarikat TV yang ada 7 tu kan. Jadi kena sindir teruk lah sebab pakai 7 tu kan. Ikut bos katanya. Apa pun. Yes. Indeks boleh jatuh tapi komoditi boleh naik sekarang. Okay. Sebab dolar, komoditi is all about dollar. Yen ke apa ke, komoditi is all about dollar. Saya pun tak tidur lagi ni Zul. Kita orang nampak dah role plan dia. Aduh. Yes, dia nampak ke depan tau. Jadi kalau bertukar, kita tukar. Apa next B dia. Dan dia boleh diprogramkan. Kalau siapa yang faham pasal programming dan faham pasal distribution sistem ni, kalau ini berlaku, ini dia. Kalau ini berlaku, ini dia. Tapi dapat sampai 7 je. Awal-awal mungkin ada nampak 2, 1 atau 2. Cukup dah. Jangan. Minum. Itu banyak. Itu lain, itu pian. Okay. So, kalau dia break atas, itu cuba B. Kita pindahkan A ke sini. Ini jadi A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada apa. Okay. Kalau dia break atas, tak ada apa. UJ, EJ. Tak ada apa. Ini mungkin dah habis dan turun ke bawah. Apa pun anda tak trade tengah-tengah dunia. Tengah-tengah dunia ni, kalau dia buat, then anda, macam AJ, anda tunggu kat bawah. Itu sebabnya anda tak trade tengah-tengah dunia. Cat JPY pun sama. Bawah ni. Lain daripada tu anda tak trade. Tengah-tengah ni tak. Euro US dollar nampak sedang turun ke bawah. Sebab itu kita tak dapat katakan US dollar tak lemah. Euro US dollar ke bawah. GU ke bawah. Ini mungkin habis. Ini mungkin dah habis. Dua kita di sini. Mungkin. Sebab kalau anda tengok GJ, ini mungkin X tau. Itu sama dengan 2 tadi. Iaitu B sebenarnya, GJ ni. Faham tak? B sifat dia sama seperti wave 2. X kadang-kadang ikut 4. X. Jadi, GU mungkin 2 dah habis di sini. Dan tak buat ke atas. Ini adalah wave 2 internal. Tapi setakat ini penurunan dia nampak 3. Jadi saya tak dapat nak lukis dia ke bawah dahulu. Sebab penurunan ini nampak 3. Dia boleh jadi 5, 4 dan 5. Kalau setakat edit wave. Boleh tipu macam tu. Tapi selagi dia tak break, kita lukis ke atas. Okay. Boleh jatuh semasa. Boleh kalau dia jatuh semasa, 2 kita kat sini. Yep. AUD US dollar, ini sayang. Saya truncatekan dia. Ini kita truncatekan B. Boleh tak dia kat atas? Boleh. Saya truncatekan C kat sini. Sini dah cukup 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selagi dia tak break B ini, dia masih boleh ke atas. Kalau dia ke atas, anda short AUD. Di atas. Kalau dia break ke atas. Kalau dia tak break ke atas, then ini dah habis. Kena bye-bye. NZD US dollar pun sama. Nampak dia nak break. Ni nak break. Kalau dia break ke bawah ni, ini 5. Tapi dia boleh jadi A, B, C selagi tak break dan naik ke atas. Yap. Jadi masa yen dinamik, US dollar JPY sideways ke atas, tapi pay US dollar sideways ke bawah. Momentum akan lebih pada yen.
sebab dia melawan. Yes, dia bukannya, jadi itu bukan US dollar dynamic. Lalu mau linkkan currency dengan komoditi, lalu link itu, inilah kenapa harus pelan-pelan. Boleh gila. Tapi kalau anda buat secara kumpulan, Sunbi, macam Sufi, Noh dan juga Kimi, dia orang buat secara kumpulan, Sunbi. Dia orang duduk sama-sama dan berbincang. Kalau buat seorang-seorang, anda boleh jam. Macam saya dulu, saya buat seorang-seorang. Lepas tu, masa tu saya guna Wyckoff. Masalah Wyckoff seperti yang Sufi sebut, tak ada extension. Dia habis. Phase 1, masuk phase ni, masuk phase second. Masuk phase ni. Dia tak dapat nak extend. Bila dia extend, saya jam. Jadi saya tanya dalam satu kumpulan Yahoo Messenger. Saya bagi tahu dia orang, tolong kaji benda ni, correlation benda ni. Dan datangkan dengan cycle count untuk saya. Dan datanglah, seorang buat Gunn, seorang buat Wolf, saya kumpulan Wyckoff, seorang lagi buat Elliot. 3 orang buat Elliot. Jadi dia orang pun tunjukkanlah. Soalan saya, kalau dia extend, yang naik macam ni, itu jadi masalah saya. Ini benda ni yang saya tak dapat nak explain. Satu dah jam. Sabar Leo. Bila dia extend, saya tak dapat nak explain. Bila yang movement satu naik macam tu, saya tak dapat nak explain. Satu dah cukup dah. Satu kita jangka sekarang ni. Cukup. Lebih pada cukup. Nampak? Ini nak break. Kalau ini break, ini adalah 5. Nampak tak Leo? Ini 5. Kalau anda pergi time frame kecil, yang ini ada divergence. Lambat pula dia. Sini ada divergence. Ini ada divergence. 1. Ini adalah 5. Ini 5 wave. 1, 2, 3. Dan sekarang ni hampir nak break. Kalau dia break, now tunggu benda ni je. Kalau dia break benda ni, ini adalah 1, 2, 3. Kalau itu 1, 2, 3, itu adalah kekuatan US dollar. Itu bermakna New Zealand dollar tak kuat, indeks tak naik. Yen yang paling straightforward sebab dia ikut kepada indeks. Yen ada 2 je, positif atau negatif. Dolar yang payah. Tapi kalau anda faham dolar, anda faham yen. Anda faham dolar, anda faham yen. Nampak tak? Kalau ini structure ni 5, 3, 5. Ini break. Ini dah habis. Jadi kita tak ada completion. Maksudnya ini trunket. Tak adalah. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5 untuk habiskan C dan D kat situ. Dia tak ada, dia habis sini. Kalau ini break. Selagi dia tak break, dia mungkin buat benda ni. Kalau dia buat benda ni, then ada kemungkinan untuk Euro US dollar. Euro US dollar buat benda ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan itu adalah 4 anda. Ini kat situ. Apa pun anda tak buat apa di sini. Sebab itu ada masanya anda trade, ada masanya anda stand on the side. Tapi sekarang ni cerita dia ke bawah. Nampak ke bawah. Nampak memang ke bawah. GU pun sama, AU pun sama, NU pun sama. Cumanya kita sedang tunggu apa dia break ke tak. UCAT saya habiskan sebagai A, B dan C dan kita ke atas. Ini nak break, ini dah break pun. Faham tak? Ini dah break pun. Ini dah break. Itu dah break. Jadi kalau ini dah break, structure ini break, itu adalah sama dengan structure NU tadi yang ini. Jadi ini akan break. Action. Jadi saya mostly langsung action. Tapi begitu sudah ingat tak lupa. Yap. Dia kena dibuat. Nampak?
Jadi UCAT tadi break, support yang ini. Jadi NU juga dijangka at least akan break support ini. Jadi utama dia, ini dah habis cerita, next kita tengok kat sini pula. Kalau ini break, then structure ini tak ada. Kita tengok kepada ini. Kita tengok. Maksudnya ini tak dapat jadi 1, 2, tak. Okey, itu adalah untuk NU, UCAT. Apa lagi? Gold tak buat apa. Gold anda tak buat apa ke bawah. Boleh ke atas. Boleh. Kalau dia buat ke atas, break. Tunggu 3 wave. Kalau dia buat ke bawah, sama ada dia tengah test ini ataupun lengkapkan benda ini. Antara dua. Jadi, probably untuk nak trade dia di sini terlalu risiko. 1, 2 dan 3. Terlalu risiko kepada saya. Saya tak nak trade di situ. Maksudnya equalate ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Untuk kita nak trade. Dia terlalu dekat dengan support. Dia boleh break. Jadi gold stand on the side. Kalau dia break down, break 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3. Equalate. Kita enter di situ. Sebab ini higher high. Multi high. Bulan 8. Itu plan 1. Plan 2 adalah kalau dia break high ini. Then 1, 2, 3, kita trade. Sementara tu, di sini dia naik ke turun. Entah. Saya tak tahu. Bawa lilin, cari RN Elliot, pergi kubur dia. Tanya saya tak tahu. Dia nak buat apa. Kat sini saya tak tahu. Saya dah lukis benda tu yang ke bawah ni, kepada bawah ni, dalam silver. Ini dah break dah pun. Untuk silver. Maksudnya, kita dah ada, ini bukan 2. Kita dah ada breakout ini. Kita dah ada benda ni. Untuk silver. Nampak? Ini dah break. Ini 5. Ini tak dapat dilukis sebagai A, B dah. Ini tak dapat. Ini kena tukar. Satu silver dan gold saya tak updatekan chart dia. Ini kena tukar. Ini tak dapat jadi B. Dapat ke B macam ni, lepas tu C kat sini. Lepas tu ni 2. Tak dapat kan? Tak dapat. Jadi ini kena tukar something else. Sama ada kita habiskan dia sebagai whatever kat sini. Sebagai flat. Antara tu lah. A flat pula. Apa? Jadikan dia sebagai benda lain. Tak dapat. Ini tak dapat nak enter kat situ. Itu silver. Minyak. Minyak pun kita jangka dah memulakan pergerakan ke bawah. Ini akan accelerate. Ini jangan lepaskan peluang. Seriously. Tetapi bukan kepada minyak punya komoditi. Sebaliknya kepada syarikat minyak. Ini kalau break, kan, anda delete chart ini. Boleh? Kalau dia break, anda delete chart ini. Lepas tu, anda letakkan chart ini. Mana dia pian? Ada sudah. Kalau yang tu break, chart dia macam tu. Dia tolong pula. Ni. Okey? Kalau minyak tadi break, ini akan break ke bawah. Ini akan break support ni. Dan itu cuma boleh berlaku kalau indeks ke bawah. Kalau US dollar kuat ataupun yen kuat, antara dua. Yen, negara pengguna minyak. Demand minyak turun, yen outflow kepada negara pengeluar minyak tak tinggi. Jadi yen kuat. Boleh? Kalau minyak jatuh. Mana lagi? Copper. Ni satu lagi. Jangan miss peluang. Tapi bukan trade benda ni. Faham? Bukan nak trade benda ni. Sebaliknya,
kawan dia. Faham? Dah ada level dah. Boleh? Okey. Ini tak complete sequence, betul? Boleh? Okey. Saya akan tunggu di kawasan sini. Itu adalah, ini anda tak akan jumpa price ini lagi seumur hidup. Kecuali apa perang apa ke, perang dunia ke, apa ke, perang apa-apalah. Kalau benda-benda yang kita tak dapat nak jangka, Taiwan ke, apa ke cerita. Tunggu dia turun. Jadi jangan sekarang. Ini belum lagi. Belum lagi. Itu sama dengan wave 2. Nampak tak? Dia dah complete awal, Pian. Dia orang completekan wave 1 dan 2 cycle tu awal. Ini adalah internal 5 wave. Ini cuma akan buat 2. Yang semua yang komoditi, dia orang buat benda ni. Ataupun ada yang buat high dah. Nampak tak kenapa saya lukis dia macam ni? Ni ada lukis. Mana saya lukis? Ini dah habis. Ini dah buat awal. Bunyi alert, tengok price dah jalan. Ini adalah sama dengan gold. Jadi gold akan ke bawah lagi. Kalau ikut yang ni, gold kat sini. Mana gold kita? Gold kat situ dan silver masih dalam wave 2. Masih dalam ini. Masih dalam yang ini. Kalau ikut Barrick ni. Kalau ikut Barrick ni. Faham? Ini saya akan tukar macam ni. Kalau dia buat ke bawah ni, ini adalah dia punya ni. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan terjadikan 1, 2, 3. Ini adalah dalam super cycle. Boleh? Itu adalah untuk Barrick. Tak kisahlah. Dia buat satu super cycle ke, aku basikal ke, apa ke. Sukati dia. Yang saya tahu, kalau dia buat 3 wave kat sini, saya nak cari long. Itu saja yang saya tahu. Lain daripada itu, saya tak tahu. Tapi bang, dia nampak macam 5 wave terjun. Yes, saya jadikan dia 3 wave. Lepas bagi gula-gula dekat Beijing. 4 minit, okey. Apple tengok. Apple pun tengah tunggu. Dia nak naik ke turun? Semalam tunggu-tunggu dia tak macam nak. Naik-naik, lepas tu dia bukan main call. Dia buka, dia open. Bukan main, dia open naik ke atas. Lepas tu tak. Lepas tu mati kat situ. Dia mati kat situ. Kalau Apple break out ke atas, mungkin indeks ni. Ni tak. Apple pun tengah tunggu. Struktur semasa kecil daripada sini. Besar daripada sini. Lagi besar daripada sini. Lagi besar daripada sini. So, 1, 2, kita cukup. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Kalau nak buat dia ke bawah, cukup. Nak buat dia sebagai besar lagi, cukup. Nak buat sebagai kecil lagi pun cukup. So, jaga-jaga sikit dengan Apple ni. Maksudnya kita tengah tunggu correction anytime. Kalau dia naik ke atas, dan kita buat benda lain. Sekarang tak ada buat apa. Okey. So, kita akan berhenti rehat sekejap. Apa yang kita sedang tunggu adalah kalau kita ada satu lagi ke atas, anda boleh trade untuk AUD US dollar daripada equal leg di sini. Kalau dia ada equal leg, maksudnya 1, 2, 3. Ataupun equal leg ini. 1, 2. Ini lebih make sense sebenarnya.
1, 2, kalau dia breakout ke atas. Dan anda short daripada situ. Kalau dia buat benda tu. Kalau dia tak buat benda tu, anda akan tunggu untuk untuk AJ long daripada bawah. Bila movement ini habis. Dan CAT JPY pun sama. Serta kepada indeks utama. GER 40 daripada bawah ni. Dan Dow daripada bawah ini. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dahulu. Daripada indeks apa yang dijangka berlaku. Dan next, pergerakan ke bawah. Untuk struktur ke bawah sekarang, kita jangkakan akan dikuasai oleh yen instead of US dollar. Sebab US dollar JPY kita jangkakan ke bawah. Euro US dollar ke bawah. Jadi bukannya US dollar melemah, itu adalah yen yang kuat. Kimi, wassalam, lajak. Siapkan Excel projek hari Jumaat, Kimi. Orang bujang ni susah betul, orang bujang ni. Kimi, Sofi, Noh ni. Okey. Jadi itu yang kita sedang lihatlah, basically kepada pasaran semasa. Kita sedang menjangkakan indeks untuk melengkapkan struktur ke bawah daripada sekarang, ke bawah untuk indeks. Dalam last leg dia, di mana yang last leg ini dijangka adalah yen. Sebab move yang ni, sebab kita ada EU yang juga jatuh, UJ yang juga jatuh. Macam mana tu? Jadi ini maksudnya, ini bukannya dolar. Ini adalah ini. Alah. Yang last ni. Kita sedang melihat benda ni. Nampak macam mana anda nak tahu? Yen ke? US dollar ke? Nampak kaitan dia? 3. Anda tengok indeks. Indeks jangka apa? Lepas tu anda tengok dollar pair dengan yen. Yen pair. Anda tengok mana yang ada incomplete sequence. Mana yang dah ada sequence. Itu jadi map anda. Mana yang ada low lah. Tapi belum lengkap. Macam UJ sini. Macam UJ di sini. Ini adalah struktur motif. Jadi kita jangkakan akan berlaku motif. Kalau dia break ke atas, kita masih jangka dia ke bawah. Tak ada apa. Ini kita jadikan sebagai macam ni. Ini macam ni ya. Ubah macam tu dah dia ke atas. Dia ke bawah balik. Ubah macam tu je. Okey. So itu adalah untuk indices. Itu adalah untuk indices serta yen pair. Jadi kita jangkakan kejatuhan semasa ni bukan disebabkan oleh kelemahan US dollar, disebabkan euro US dollar dijangka jatuh. Kalau ini ke atas, UJ jatuh dan itu macam ni. Kalau ini naik ke atas, pada masa yang sama US dollar jatuh, indeks pun boleh jatuh. Tetapi indeks jatuh dengan dolar dinamik. Jadi kalau dolar dinamik, indeks punya kejatuhan di sini tak laju. Dia akan lebih berkecamuk. Dia akan jadi berkecamuk. Faham? Kalau EU ni buat macam ni, satu, dua, lepas tu turun semasa, naik balik satu lagi, lepas tu baru dia jatuh. Nampak? Dan juga kepada UJ ni, dia jatuh,
Dan dia terus jatuh. Dia terus jatuh. Kalau itu berlaku, ini US dollar. Ini yen. Ini US dollar. Jadi instead of yen dynamic, kita akan jangka US dollar punya cerita kat sini. Jadi kalau yen dynamic, dia akan laju. Dia akan ada yang laju. Jadi struktur yang bawah ni akan menjadi motif. Kalau dia US dollar, struktur yang turun ni sama ada dia 3 ataupun diagonal. Bergantung kepada momentum. Itu je. Nampak dah kan ini Kimi, Sophie, Pian. Saya boring cerita ni sebenarnya. Cerita sama, hari-hari cerita sama. Dah bertahun, cerita sama. Tahun depan kita cerita benda lain boleh tak? Cerita apa kan? Cerita nak naik muak dah cerita benda ni. Nanti hantar proposal kepada saya. Kan? Apa topik yang anda nak saya cover? Kalau nak, yang masalahnya ramai yang hantar kepada XM cerita ni. Jadi saya kena ikut anda. Ya, kita sambung. Ya, sambung. Saya dah boring cerita tu, Pian, sebenarnya. Hari-hari saya cerita sama. Cuba hari-hari kau cerita sang kancil dan buaya. Tiap-tiap hari cerita sama. Saya pun dah boring. Roslan. Tu Roslan ada, ajak dia pergi Ampang. Pian, tu Roslan ada. Nak value investing. Saya tak dapat cerita pasal investment dia. Nampak Clash of Clans. dia tak ada lain. Okey, ni ada soalan tak benda ni? Apa mulut pun sudah rasa masak. Mau tak? Setiap hari cerita sama. Saya punya calculation. Value investing, you cannot use it untuk trading. Simple. So trading you are looking at momentum. Of course, investment, growth punya portfolio, yes, anda boleh lihat bersama dengan trading. But value, anda kena kira lebih kepada fundamental punya data. Itu beza dia. Saya buat dua-dua. All saya lekapkan ataupun letakkan kepada 3711. Lama sepi ada Pian. Dia tak ada Roslan, dia tak sepi, cuma dia tak type apa-apa. Dia dengar. Okey, kita recap sikit ya. Sebelum kita masuk wave 1, wave 2, satu-satu wave. Jadi kita dah cerita pasal 3 bentuk dalam pasaran. Bila kita ada trend, bearish, bullish dan sideway. Kita juga dah cerita mengenai motif dengan extension serta pergerakan diagonal. Kita dah juga cerita pasal Fibonacci correlation, apa personality wave, dan kita dah cerita mengenai correction terbahagi kepada 2 kategori, simple dan kompleks. Fahamkan yang berikut. Yang lebih sideway, WXY. WXYXZ ni dia tengah-tengah sikit ya. Ini apa ni? WXYXZ. Ya Allah, sekejap Dia punya conteng tu sampai dia sendiri pun tak faham. Sekejap saya buang ni dulu. Saya lukis balik, tulis balik. Kesian siapa Leo pergi ambil nota ni semalam. Apa benda yang bawah tu? Okey, WXYXZ kat sini pun ada WXYXZ. So WXYXZ ni dia bergantung kepada wave, kepada X dia, sama ada dia tinggi ataupun dia tak tinggi. Tapi
saya tak akan jadikan dia sebagai WXYXZ semata-mata. Sama ada saya jadikan dia sebagai WXY ataupun sebagai A, B dan C. Pakai ni. Tak apa. Kita sampai minggu depan pun kita cerita benda ni. Sampai habis. Sampai habis tahun ni. Tak kisahlah kita topik apa. Minggu depan pun kita masih cerita benda ni. Don't worry. Kalau belum, itu pure luck. Jauh tu Sunbi. Okey. Basic dia, pengiraan untuk yang lebih triangle WXYXZ bergantung kepada struktur. WXYXZ ni bergantung kepada struktur. Ya. Dan WXY itu lebih sideway. Itu adalah lebih, kalau kita lihat correction dalam indeks, ini lebih US dollar. Okey. Kalau dia deep correction berserta dengan pergerakan motif dalam dalam struktur, ini adalah yen. Ini basic dia. Di dollar cost. Okey. Okey. Ini basic dia. So, bila kita jadikan indeks sebagai map, kita dah ceritakan semalam wave 1 habis. 2 hari lepas. Kita dah ceritakan mengenai wave 2, di mana dalam wave 2, alah, nota ni tak cukup tempat. Macam mana lagi saya nak buat dia? Macam ni boleh. Okey. Jadi sekiranya anda melihat pergerakan yang lebih sideway, correction yang lebih sideway, di mana anda melihat di indeks sedang buat WXY, X dan Z, di mana X dia membuat macam ni. WXYXZ, ini cuma untuk WXYX dan Z ke? Macam mana saya nak buat nota ni supaya dia nampak? Untuk W, X, Y, X dan Z, ini cuma untuk struktur ini. Sekiranya X yang pertama, X yang kedua, the second X, the second X kurang daripada 50% Fibonacci retracement. Okey. Kita akan jadikan dia sebagai struktur A, B dan C. Deep correction. Maksudnya W, X, Y, X dan Z. Ini kita akan tukar dia sebagai A, B dan C. Ini untuk market dynamic ya. Ini bukan elite wave. Ini disebabkan oleh sequence. Dahsyat Sunbi. Tengah tu Pian. Kau jangan lawan Sunbi Pian. Boleh? Mana 3 orang ni tadi? Dia punya tulis sampai tak ada bunyi. Oi, Sufi. Mana Sufi? Mana Noh mana pergi Noh? Noh tidur lagi. Ketua dia Kimi ni. Kimi, Sufi dengan ni. Anda tengok second X tu ya. Kita dah masuk benda dalam-dalam ni. Sebab ini applicable kepada sama ada wave 2 ataupun wave 4. Ada? Okey.
Jangan nak menulis sangat. Jawab-jawab lah juga. Second X ni, yang second X ni. Ada. Okey. Mana pergi Noh? Noh kerja. Okey. Second X ni, yang I'm talking about second X ni. Second X ni kalau dia kurang daripada 50, kita jadikan dia A, B dan C. Di mana ini akan jadi A, ini akan jadi B. X sini. Kita jadikan dia, kita forcekan dia sebagai A, B dan C. Sebagai zigzag. Boleh? Kalau second X, benda ni 6 bulan kita research. Kalau nak tahu benda tu sahaja. Sebab benda tu mengganggu sequence. Benda ni sahaja yang mengganggu sequence. 6 bulan aku kerja benda ni. Sekarang bagi free je. Ambil lah. Rugi. Jangan tak ambil. Tolong ambil. Saya 6 bulan. Macam mana aku nak buat? Tiba-tiba bangun tidur terjawab. Bangun tidur baru dapat nak jawab. Macam mana nak solve sequence. Sebab ini 5. Faham tak? Ini 5. W, X, Y, X, Z tu 5. Dia ganggu. Jadi kita kena tukar daripada 3. Sebab konsep kita semua 5-3. Dalam dynamic, dia semua 5 dan 3. Semua. Tak ada alasan. Boleh? Okey. Kalau second X, lebih daripada 50%, Fibo retracement, Y, kalau dia macam ni. 1, 2, 3. Yang ini. Yang ini. Dan kita ambil Fibo ini. Yes, Pian. Itu sebabnya kita ambil sifat asas awal tadi. Yang awal tadi. 6 bulan Rosdi kalau nak tahu. Dengan bergaduh dengan orang, bergaduh dengan programmer lari. Cukup je cerita benda ni kalau nak tahu. Dengan kawan-kawan tak bertegur sebab benda ni. Dia bergaduh intelektual. Tapi bila kita dah tiap-tiap hari tak jumpa jawapan frust kan. Lama-lama bergaduh. Bodoh. Sekarang ni ingat balik cerita ni gelak balik. Okey. Ini kena jadikan W, X dan Y. Ni kelas-kelas. Ya. Faham? Kalau nak tahu, menangis air mata darah buat benda ni kalau nak tahu. Macam korang, ada saya, boleh tanya. Macam saya buat benda ni, saya cipta. Bayangkan macam mana dia punya pening. Tak ada reference, tak ada orang nak tanya. Bukan Elliott wave. Ini adalah the new Elliott wave. Faham tak? Saya seorang-seorang. Tanya budak Elliott wave pun macam mana nak jadikan W, X, Y, X, Z 3. Dia orang pun pening kepala. Dan akhirnya saya dapat. Ini formula dia kepada asas personality wave. Kenapa saya duk tekankan benda ni? Sebab dia ada kena mengena dengan correction. Adakah dia dolar ataupun adakah dia yen. Boleh? Okay, now. Jadi kalau dia adalah A, B dan C, X kedua Pian ya? Yes. Masalahnya kalau duk disagree sampai 200-300 kali boleh gaduh. Sufi. Tak apa. Saya dulu sebab masing-masing ada ego. Kan? Dia orang bukannya orang sebarang. Panggil lo saya datang jumpa. Waktu tu boleh naik flight lagi tahun dulu tak ada COVID kan. Sekarang ni kalau cerita naik flight semua. Saya kat Kuching. Ni jumpa meeting apa semua pasal benda ni. Kalau nak tahu, dia punya dahsyat buat benda ni 2010, 2009. Okay, now. Terjawab tak banyak soalan dengan benda ni, Pian?
Sebab saya tak perlu explain lain yang tu. Kalau anda faham pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan personality dia, semua terjawab dah daripada nota ini semua. Even dekat flat. Even dekat flat. Flat ada 3 jenis. Now, untuk correction kat sini ada soalan tak? Untuk dollar dynamic dan yen dynamic. Sebab kalau dia adalah correction yang kecil, cetek W, X, Y, X, Z, di mana X kat sini, ya, X kat sini adalah yang besar. Ini W, X, Y, ini kita tukar kepada W, X dan Y. Itu adalah US dollar. Wave 2 dan wave 4. Di mana pada waktu itu US dollar akan mempunyai momentum. Boleh tak? Positif ataupun negatif US dollar. Tak, saya tak pakai WXY, tapi dia tengah berjalan, saya lukis WXYZ. Lepas tu saya tukar. Sambil tu saya akan tengok kepada dolar. Sampailah saya dapat tukar dia. Yes, Pian. Tapi anda kena lukis WXYZ dulu. Sampailah dia dah lengkap. Nampak tak cat saya buang WXYZ? Ini contohnya macam UK 100. Macam UK 100. Di sini adalah WXYXZ. Ini WXYXZ. Ini adalah WXYXZ. Ini. 3 ni. Ataupun sini. Tak kisahlah mana-mana satu. WXYX. Ini kalau ada kira dia punya lekuk. Ini adalah 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Kita jadikan dia 7. Kalau ikut dia punya elliott wave, ini WXYXZ. Ini bukan WXY tau. Kalau asas elliott wave. Tetapi saya jadikan dia WX dan Y. Sebab dalam sini adalah dolar, bukannya yen. Dalam ini, penurunan ini adalah dolar. Mana kita punya ni? Okey. Untuk dolar, untuk WXY dan ABC ada soalan tak? WXY itu cuma gabungan dia ni. Okey, kita masuk kepada yang deep sikit kepada, don't worry kalau tak habis hari ni. Yang ini ada soalan tak? Triangle adalah dolar. Triangle, bila anda dapati dolar duk trend, ada dapat indeks buat triangle, dolar masih trend. Okey. Now, kita pergi kepada structure deep. Deep structure ada basically 2. Iaitu kepada zigzag, flat, kecuali running flat. Running flat adalah dalam structure ini. Boleh tak, Pian? Flat ni yang pening. Tapi running flat, kalau nampak running flat tu adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 dia break. Lepas tu 5 ke bawah ni, dia tak habis bawah. A, B dan C. Kalau dia berlaku kat wave 2, wave 4 tak ada. Kalau flat. Kalau berlaku dekat 4, wave 2 tak ada, bukan running flat. Bukan flat. Dia alternate. Flat sahaja yang alternate. Okey. Kalau dia adalah running flat, ini adalah dolar. Ini adalah dolar. Okey, ini adalah dolar. Kalau anda dapati indeks kan, buat bentuk macam ni dekat wave 2, wave 4 dia, ataupun dekat B, ataupun dekat X,
tengah buat benda macam ni, dan anda dapati dia tengah buat flat, dan anda ataupun sebahagian daripada segitiga yang besar, dan anda tengok kalau tengok dolar, kalau dolar tengah trending, itu adalah dolar dynamic. Pergerakan sedang dipengaruhi oleh dolar dynamic. Tetapi sekiranya anda nampak sama ada zigzag ataupun flat regular ataupun expanded, okey, ini adalah bila kita ada bigger correction. Bigger correction adalah wave 2, lazim ya. Tapi wave 4 pun boleh berlaku bigger correction. Bila kita ada contohnya the whole thing adalah wave 1 extended. Itu contoh. Tak kisahlah. Okey. Ini adalah untuk bigger correction di mana kita ada deep correction. Kita ada zigzag. Okey. Kita ada W, X, Y, X dan Z. Di mana X dia, yang kedua ni, kurang daripada 50%. Okey. Sampai tak cukup dah ni. Macam mana saya nak buat benda ni lagi ya? Okey. Tak dapat dah. Dapat lagi tak? Tak dapat dah. Okey. Okey, W, X, Y, X, Z. X dia kurang daripada 50% ataupun flat, di mana flat dia adalah regular dan flat expanded. Tak kisah. More atau less tak kisah. Itu kepada momentum dalam yen. Itu bergantung kepada momentum. Apapun, anda tak trade indeks semasa itu. Anda trade yen. Masa itu, sebab itu yen dynamic. Sebab itu anda tak pernah short yen, short index. Okey, ini adalah flat. Saya tambah kat sini ya. Pisahkan. Running. Okey, ini adalah deep correction. Di mana pada waktu ini anda akan lihat pergerakan yang dikuasai oleh Japanese yen. Kunci dia adalah UJ jatuh. Itu kunci dia. Kunci dia adalah yen jatuh. Yen jatuh. UJ jatuh. UJ sama ada dia ada tengah membuat satu structure dengan incomplete sequence. Dia dah ada sequence ini. Itu confirmation dia. Ada incomplete sequence ataupun momentum sequence dekat UJ. Ataupun dia tengah buat 5 wave. Memang jelas. Dia buat 5 wave. Itu boleh extend. Habis daripada ni, tak ada apa sebenarnya. Semua, lepas tu anda besarkan kepada fraktal besar, fraktal kecil. Dia ulang-ulang lah. Semua benda ni sama. Wave 3, wave 4, sama-sama je ni. Kita baru sampai wave 2. Kalau sini, indeks dynamic. So, adakah dia akan extend ke tak? Okey, itu hari Isnin. Kita habiskan ini dulu. Kena masuk juga wave 3, wave 4, wave 5. Ini sama, wave 2 ataupun wave 4 sama. Wave 3
dan 5 dia ada special sikit. Wave 1 kita dah wave 1 dan wave 5 sama. Wave 5 ini sama. Wave 3 je lain. Wave 1 dan wave 5 sama. Wave 2 dan wave 4 benda ni. Wave 5 je, wave 3 je lain sikit. Sebab itu totally negative yen. Dapat tak ambil nota ni sekali? Macam mana saya nak buang atas ni? Status bar. Status bar. Zoom in, zoom out. Full screen. Dapat. Ambil. Tapi anda kena teropong lah kan. Macam mana nak tengok dia? Saya tak dapat kongsikan dia. Sebab itu perjanjian saya dengan ni. Okey. 4-3-2. Saya tak nak alang-alang kita masukkan kepada ni lah. Alang-alang kita masukkan kepada apa? Kepada wave 3. Tapi nota saya tempat dia tak cukup dah weh. Macam mana saya nak tulis dia? Ni dah kecil habis dah. Okey, untuk yang ini ada soalan tak? Tak apa bang, nota saya ada buat grafik dia, nanti saya send dalam grup. Okey. Dengar tak? Senyap. Semua orang duk tulis banyak sangat nota. Dapat Zul, malam kita orang re-study semula. Okey, saya sambung terus kepada wave 3 sebab basically anda dah cover semua ni. Buka pen baru lah. Nampak macam kena buka pen baru. Dah habis dah dia. Market mapping 2. Okey, ini ambil gambar sekarang. Jap. Bagi tahu saya nampak ke tak? Jadi kalau wave 2 yang ini anda boleh start hedging. Yang itu kita dah cerita banyak kali. Tak payahlah. Saya nak cerita sifat-sifat wave dahulu. Sebab benda ni akan berulang-ulang. Kenapa? Ada lihat dekat chat. Dia memang macam tu. Tak dapat. Dia tak ada cara lain. Tak dapat. Memang tak ada. Dan salah satu kena sideway. Jadi, semasa dollar dynamic ni, apa yang sideway? Kalau indeks tengah jatuh, tapi kejatuhan dia pun sideway. Dolar tengah trend, yen tengah sideway. Kalau kita tengah correction, di mana indeks tengah jatuh dengan momentum, yen tengah naik dengan momentum, dolar sideway. Salah satu akan sideway. Dia tak dapat. Dia tak wujud yang ketiga-tiganya trend. Tak wujud. Anda pergi, anda carilah macam mana pun, dia tak akan wujud dia yang tiga-tiga dia trend. Tak ada. Kalau tak kita dapat ada. Bukan trend. Dia sideway tiga-tiga. Tu ada. Bila hari New Year, market tak jalan, sideway tiga-tiga. Ambil engkau. Tunggu 5 pip naik. 3 pip naik, 3 pip jatuh. Tapi spread 5 pip. Nak masuk tak dapat. Pening. Okey, dah. Sudah Sunbir. Clear ke tak dia punya screen ni? Saya tak tahu dia clear ke tak. Saya harap clear. Anda cuba untuk buat apalah caranya untuk clearkan dia. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada yang kedua, kepada bahagian wave 3. Sebab 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Benda-benda ni semua berulang. Dan ini adalah yang besar dia. 1, 2. Jadi anda boleh gunakan konsep yang sama kepada fraktal yang lebih besar ataupun fraktal yang lebih kecil. Full HD. Sila. Ya, ini anda kena berterima kasih kepada Zatul. Lepas sesi saya, bagi tahu Zatul, terima kasih Zatul. Kimi? Sebab yang full HD-nya kan dia tu Zatul, bukan saya. Okay, now kita cerita wave 3. Wave 3 untuk indices. Okay, wave 3 untuk indices.
Baca longhand. Okey. Wave 3 dalam indices, dia tak boleh bersilang. Kalau dia bersilang, kesemua struktur tu adalah diagonal. Dan kalau ni maksud saya, kita cerita yang buruk dahulu. Okey. Wave 3 yang melengkapkan 1 atau 5 atau A atau C. Ya. Dia boleh dibentuk cuma dengan 3 wave sekiranya kesemua struktur adalah 3, 3, 3 dan 3. Maksudnya kita ada 1, 2, 3 sebagai 1, 1, 2, 3 sebagai 2, 1, 2, 3 sebagai 3. Ni 1, 2, 3 sebagai 4, 1, 2, 3 sebagai 5. Ini adalah cuma ending ataupun leading diagonal yang melengkapkan 1, 5, A atau C. Dalam keadaan ini, ataupun dia adalah W, X, Y. Dia sama. W, X, Y, X, Z, Z. Tu yang masalah dengan W, X, Y, X, Z tu. Satu kan saya kena tukar. Kalau pakai market dynamic, tak dapat pakai W, X, Y, X, Z. Kena tukar. Tak dapat. Ataupun kita buang kesemuanya triangle. Triangle cuba buang. Kalau tak dapat, kalau anda tengok lukisan orang lain, banyak triangle. Lukisan saya jarang-jarang ada triangle. Satu, sebab kita start pakai MT5. Saya malas nak buat. Tapi kalau tak ada cara lain, saya kena buat. Okay. Now, kalau dalam keadaan ini, di mana kita lihat 3, 3, 3, 3, 3, wave 3 kat situ, there is no dynamic dalam indeks. Ini tak ada. Sebab movement dia adalah dalam 3 wave. Dia akan lebih sama ada US dollar. Ini adalah kepada US dollar. Sekiranya wave 3 dalam indeks, kesemuanya adalah diagonal. Ini adalah US dollar dominant. US dollar dynamic. Kalau kesemuanya merupakan 1, 5, A dan C, dia tak ada wave 3. Dia tak dapat menghabiskan wave 3. Faham? Ada soalan untuk yang pertama ni? 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5 tak wujud. 5, 3, 5, 3, 5. Lepas tu second. Kalau dia adalah structure 5, 3, 5, 3 dan 5. Okey. Structure 5, 3, 5, 3, 5 ni, kalau dia menghabiskan 1, 5, A dan C, 1, 5, A dan C, dia juga boleh membentuk diagonal. Dalam sistem saya, selagi wave 3 dalam 3 tidak melengkapkan 1618, kita akan ambil dia bukan sebagai motif. Kita akan lihat dia sebagai diagonal. 7, 7, 7. 5, 5. 5, 5, 5 tu bahasa Thailand. Okey, ni Sunbi. 5, 3, 5, 3, 5. Dia tak ada 5, 5, 5, 5. Okey. 5, 3, 5, 3, 5. Dan dia melengkapkan 1, 5, A dan C. Di mana? Di sini, wave 5 yang ini tidak melengkapkan 1, 6, 1, 8. Peratus Fibo extension.
Okey, kalau itu berlaku, fraktal besar dia adalah US dollar dynamic. Faham? Fraktal besar dia adalah US dollar. Macam mana kita tahu? Kita ambil yang first 5 dan 3, yang pertama ni, di mana ada reset, anda ambil Fibo. Kalau yang ketiga ni, dia tak sampai 1.618. This whole move adalah US dollar dynamic. Kesemua movement ini adalah US dollar. Boleh? Macam sekarang. Macam sekarang. Okey? Nampak tak? Saya bukan kaki risk off. Saya sentiasa kaki risk on, sentiasa bagus. Sebab saya ikut map index. Saya bukan kaki risk off. Sebab apa? Kita tak ada structure motif ke bawah dalam super cycle ataupun cycle untuk indeks. Tak ada. Nampak tak? Dia tak ada cycle dan super cycle ke bawah untuk indeks. Tak ada dalam motif. Dalam korektif ada. Saya tidak mempunyai view bearish kepada indeks. Itu dia, Pian. Dia tak ada bear. Siapa ajar bear? Saya minta orang tu tunjuk pada saya. Tunjuk tu. Tak. Dia tukis. Retracement 5-10%. 50%. Tapi itu semua time frame kecil-kecil. Itu view dia. Itu view yang kita pegang ni. Sebab memang tak ada. Ambil dari tahun 1890 berapa. Memang tak ada. 5, 1, 3, 2. Yes. Itu dia. Nah, ini kaki Excel ni. Tu yang dia orang tu Sunbi. Tu yang dia ada 5, 1. Okay, now. Cuma dalam keadaan ini, di mana wave 3 menghabiskan 3 ataupun A ataupun C dengan 1.618. Okay. Lantak kita main US dollar dynamic. Weak strong. Zul terus yen dollar dynamic. Lantak dolar tu nak weak strong ke apa. Saya tengok structure je. Itu je. Dan Fibo. Nampak? Jadi kita buat benda berulang. Jadi 3A atau C yang ada 1.618. Ini adalah negative yen dynamic. Dia boleh berlaku time frame kecil, time frame besar, anda buatlah. Okay, di mana 3 ada extension. Dan pada waktu tu kita ada momentum dalam pasaran. Ini logik je sebenarnya. Benda tu logik. Dan pada waktu itulah indeks naik, yen pair naik. Ya, jangan selalu sangat yang orang suka sebutkan. Indeks naik, yen pair naik. Berapa kali anda kena? Sebab banyaknya US dollar. Kalau US dollar pun kuat, yen pair boleh jatuh. EJ, indeks naik. AJ aku nak buy. AJ menjatuh junam. AU jatuh junam. Anda pula bohong fundamental. Bohong correlation. Sebab banyaknya US dollar.
Kan? Selalu kena kan? Ni barulah negatif yen dynamic. Di mana kunci dia adalah indeks dengan momentum, yen pair dengan momentum, UJ dengan momentum, DXY akan sideways. Ke atas ataupun ke bawah, tak kisah. Pada waktu inilah yen pair yang anda tunggu-tunggu retrace, dia tak retrace. Anda tunggulah 23 poin. Mula-mula tadi tunggu 61 golden ratio kan. 61.8. Dia tak sampai, dia naik lah. Tunggu dia retrace balik, tak apa lah. Kali ni aku tunggu 50%. Tunggu 50% tak sampai, dia naik balik. Dia turun balik, kali ni aku tunggu 38.2. Dia turun, naik balik, tak sampai. Tunggu 23.6. Tunggu, tak sampai. Tunggu 14.6 pun tak sampai, dia naik je. Pernah kena yang macam tu. Tunggu-tunggu entry tak dapat-dapat. Tu masa dia. Itu masa dia. Yang entry tak dapat-dapat kan. Tu masa dia. Tapi kalau ada tangkap yang mula-mula, yang dua tu biasanya ngam. Kena bye-bye. Itu selalu kena bye-bye. Masa tu trading tak bagi chance dia. Anda dapat bye-bye. Sebab itu saya duk sebut, ini jangan terlepas. Sebab kalau anda terlepas yang ini nak cerita bye-bye ni, faham tak? Ni yang kita sedang expect sekarang ni. Yes, ini akan dijangka ni. Tapi dalam ni akan ada yen, negatif yen ataupun indeks dynamic. Tak ada CRS, tak ada. Waktu tu dapat tengok je. Nak entry tak ada, tak dapat nak buat apa. Australia 200, ASX 200. Yang dia naik komoditi naik, dapat tengok je. Saya tunggu juga Pian. Saya dapat US 30 ni je. Satu duk buka US 30, menunjuk sikit. Dia dapat masuk sini. Tapi AUS tu sedih lah. Dengan apa lain. Dan ni dapat tangkap lah. Adalah pasti ada hole. Okey. Boleh? Tak ada apa-apa lah saya dapat nak tambah. Ini je. Market mapping. Saya tak dapat nak kongsikan kepada anda nota ini. Tapi kalau anda ada peluang berjumpa dengan saya boleh bagi anda screenshot. Kalau anda dapati anda punya screenshot dekat sini tak clear, anda kalau ada peluang berjumpa dengan saya, sebab ini benda semua ni saya save dalam Dropbox. Baik? Jangan. Ada hilang. Saya tengok ada benda hilang kat situ. Kalau mereka yang ada peluang jumpa saya, anda boleh ambil screenshot ini daripada saya. Tapi saya tak dapat kongsikan nota. Minta maaf. Itu janji saya. Complicated lah. Apa salahnya kongsi kan? Tapi itulah. Memang itu janji saya. Ngetih. Tapi jangan tanya kepada saya cerita market pada waktu kita ngetih. Saya bagi anda shot yang ni, lepas tu kita sembang pasal COC. Saya tak akan cerita pasal market jumpa. Kita lepak kat luar, kita nak lepak. Tak ada nak cerita, nak belajar. Belajar masuk kelas. Free, bukannya ada bayar pun kan. Okey, ambil screenshot ya. Ni. Betul? Set of belief berbeza. Betul kan? Saya tak, kalau jumpa luar anda nak tanya market, saya tengok market naik bagus lah. Turun lah. Nak buy apa? Entah. Kalau dia naik, buy lah. Kalau dia turun, sell.
Kalau nak trade, duduk analisa satu masa, lepas tu letak tempat yang ada nak masuk, tunggu alert, letak PO ke. Kalau belum lagi, ada tengah tunggu condition, set CRS ke apa, letakkan tempat ada tunggu, letak alert anda, buat kerja lain. Jangan nak tengok, sekejap 5 minit tengok chart, 5 minit tengok chart. Anda buat macam tu, memang tak dapat punya nak ikut teknik, tak dapat. Anda akan sentiasa bimbang. I follow je. Sudah. Okay. Dah? Okay. Tak ada apa-apa yang saya dapat tambah lagi untuk market mapping ni. Tak ada. Wave 5 dengan wave 4 adalah sama. Wave 5, wave 4. Wave 5 dengan wave 1 tadi sama. Ini adalah yang pertama tadi. Anda tengok, tolong tengok balik video ini. Dan kalau ada soalan tu, jangan lepaskan. Minggu depan tanya saya. Tanya. Nak tengok bendera. Bendera mana? Kat luar hunting food je. Kari kepala ikan. EO apa? Restoran EO. Dekat mana tah? Pian, apa nama restoran tu, Pian? Kehek apa? Kehek Jahit apa dah nama? Jahit. Jahit. Betul, Sophie. Jahit. Jahit. InsyaAllah minggu ni pergi. Minggu depan pergi. Anniversary kahwin. Jahit. Okey. Tengok balik. Tolong tengok balik video ni. Kalau tak ada kat XM ni, ada tanya kat Pian. Kita dah mapkan semua ni, sebab semua ni ada table dia yang anda boleh buat. Kalau rajin tu, anda boleh buat table dia. Kalau benda ni jadi, benda ni dia. Kalau benda ni jadi, benda ni dia. Jahit Fine Meat. Okay, thank you. Ada 2-3 restoran dia. Jahit. Saya nampak ada 2. Tapi, itulah. Dia kalau cerita makan, dia dah hilang. Dia dah lupa pasal market dynamic ni. Tanya, jangan tak tanya. Benda ni anda tak akan dapat. Ini sebenarnya buku saya tau. Ini semuanya buku saya. Selamat. Ini sebenarnya kandungan buku saya. Dan semua ni merupakan chapter-chapter khas dia. Yang berchapter-chapter. Tak payahlah. Saya dah letakkan dalam bentuk macam ni. Ini direct dia. So, apa saya tak dapat kongsikan benda tu selain daripada dia proprietary, ada orang yang publishkan buku yang tak guna nama saya. Dia orang nak sebab saya tak ada masa nak pergi tengok-tengok macam ni lah. Dah sampai satu umur tu saya tak ada apa-apa nak kejar dah. Yap, tapi pergi yang kat Taman Nirwana, situ HQ. Oh, okey. Saya nampak ada few nama dia. Taman Nirwana. Thank you, Bian. Nirwana. Okey, yang tu tak jauh. Tu Bukit Jalil. Okey. Jadi apa ada orang yang publishkan buku. Sebab tu saya tak dapat nak kongsikan nota. Sebab nanti diorang dah keluarkan kos apa semua untuk publishkan buku. Saya tak tahu bila. Tak tahu apa cerita. Sebab ada masalah dengan tempat printing lah, grafik lah, apa semua kan. Sebab itu saya tak nak pening benda tu. Saya dah siap buku tu tahun 2017, 2018, 2017. Rosdi tahu. Saya dah cerita benda ni dari dulu lagi. Dan benda ni dah siap. Cumanya, kalau saya nak buat dia akan ambil masa saya, dia akan ambil kos. Kalau tanya saya tak nak jual buku. Saya akan bagi kepada anda semua percuma. Sebab saya tak kejar benda-benda tu. Okay? Tak perlu dah untuk saya. Jadi saya bagi kepada dia orang sebab dia involve cost. Kalau nak letak grafik apa semua dia involve cost. Jadi saya bagi kepada dia orang kumpulan saya untuk buat dia dan dia orang akan charge sebab of course ada cost. Jadi itu kepada dia orang. Tak ada kena-mengena dengan saya.
Kimi. Duk risk on, risk off lagi ni. Restoran tu bawah rumah cikgu. Dekat rumah Hamizan. Hamizan tu orang kampung saya. Cikgu Hamizan. Okey. Alamak. Hamizan. Okey. Tak alif Kimi. Duk risk on, risk off. Okey, risk on, risk off. Risk on, risk off okey. Tapi anda kena applykan dia kepada time frame mana. Sebab mungkin kita tengah nampak wave 3 dengan dynamic yen, negatif yen, kalau tengah dalam time frame kecil. Jadi tak salah juga, Sufi. Tapi ada kena tengoklah. Itulah gunanya Fibo tadi. Okey? Ada specific question? Satu lagi soalan. Ini anda tak akan, dalam buku saya pun tak buat macam ni. Dia table tu kita orang, itu dalam program. Jadi saya tak pecahkan macam ni. Cuma saya tulis panjang-panjang, lepas tu dia orang aturkan ayat dia lah. Macam ni. Yang anda sedang lihat ni, kita dah susun dia satu-satu. Wave 1, wave 2, wave 2 dan 4, dan wave 1 dan 5 sama, wave 2 dan 4 sama, cuma wave 3 je special. Wave 3. Dan benda-benda ni sebenarnya adalah benda logik je. Yes, Sufi. Kalau direct correlation, dia kena 3. Kenapa jaga duit? Tak ada bang. Bila nak barbecue ramai. Korang cerita makan je. Aku dah lapar ni. Okey. Tak ada ya? Maka tamatlah kita punya market dynamic ni. Kalau tak ada, minggu depan saya cerita pasal pasal portfolio. Kita kaitkan dia dengan semua ni. Boleh? Minggu depan, kita akan masuk portfolio, kita kaitkan dengan semua ni. Bilanya anda nak hedge, bilanya anda tak hedge. Kalau sekarang ni, anda nak hedge ke tak? Kalau anda memegang sebarang indeks, sebarang saham. Kalau Malaysia, anda hedge. Pening kepala aku. Kalau Malaysia punya stok, anda dah start hedging. Okey, kalau tak ada soalan, ada tengah mamai ni. Okey, kalau tak ada soalan, kita habiskan kita punya topik market dynamic. InsyaAllah, minggu depan, kita akan masuk kepada portfolio, kita kaitkan the whole market dynamic punya cerita, kita ulang. Benda ni daripada anda kira 5-3 kepada incomplete sequence, momentum sequence, personality wave, bentuk structure, semua kita kaitkan dalam satu kepada triangular punya correlation. Saya harap semua ni jelas. Banyak aha moment. Benda dia sebenarnya cuma benda logik dikaitkan dengan structure punya correlation. Itu sahaja. Indeks sebagai map, US dollar dan juga yen sebagai penentu apa structure. Makan dia sendiri. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Selamat berhujung minggu. Hari-hari ulang sampai subconscious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.